Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Berikut paparan utama 30 Jun. Lim Guan Eng didakwa di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hadapi 2 tuduhan rasuah. Ops Cantas diteruskan buru penjenayah kes tembakan. Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng hari ini didakwa di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang atas pertuduhan rasuah membabitkan isu pembelian banglo di Jalan Pinhon dan salah guna kuasa berhubung isu permohonan pengezonan semula status tanah. Guan Eng dibenar diikat jamin RM1 juta bersama seorang penjamin setelah beliau mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan rasuah. Manakala ahli perniagaan Pang Lee Kun dibenar diikat jamin RM200,000. Kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas Hakim Mahkamah Session Roslan Hamid membenarkan permohonan pihak pendakwaan yang diketuai Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali. Lim Guan Eng dan ahli perniagaan Pang Lee Kun tiba di Mahkamah Session Pulau Pinang kira-kira 10 pagi tadi. Pang Lee Kun didakwa bersubahat dengan Guan Eng berhubung isu pembelian banglo bernilai RM2.8 juta itu mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan. Prosiding di Mahkamah Session bermula 10.30 pagi tadi, namun tiada pengakuan daripada Lim Guan Eng direkodkan kerana kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini untuk sebutan. Lim Guan Eng dengan diiringi beberapa pegawai SPRM kemudiannya dilihat meninggalkan Mahkamah Session memasuki Mahkamah Tinggi 3 di kompleks yang sama kira-kira 11.25 pagi. Berikutan itu, DAP Pulau Pinang bersetuju sebelah suara supaya Ketua Menteri Lim Guan Eng terus melaksanakan tugas sebagai Ketua Menteri dan mentadbir negeri itu. Pengerusinya Chow Yun Kyu berkata proses pendakwaan dihadapi Guan Eng tidak menjejaskan pentadbiran Pulau Pinang. Jawatankuasa DAP Negeri memutuskan tiada keperluan untuk Guan Eng mengambil cuti daripada tanggungjawabnya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Jawatankuasa DAP Negeri memberi jaminan operasi pentadbiran kerajaan negeri berjalan seperti biasa dan tidak terjejas oleh pendakwaan terhadap Guan Eng. Op Cantas akan diteruskan bagi memburu penjenayah berikutan kes tembakan yang kerap berlaku baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata tahun ini sahaja 500 suspek telah ditahan. Op Cantas ini tidak pernah dihentikan pun. Op Cantas ini memang diteruskan dan buktinya lebih 500 orang telah kita tahan, kita tangkap di bawah Akta Pencegahan Jenayah POKA. Ya, jadi operasi Cantas tidak pernah kita kurangkan dia punya tu apa nama densitinya tu. Jadi kita akan tetap teruskan. Semalam seorang eksekutif sebuah syarikat swasta parah selepas terkena 5 das tembakan ketika memandu di lebuh raya Kuala Lumpur Seremban berhampiran Pasar Raya Giant Desa Petaling. Sebelum ini setiausaha PKR Miri Bil Kayong mati ditembak di persimpangan lampu isyarat Jalan Kuala Baram Miri. Operasi Cantas bermula pada tahun 2013 bertujuan mengurangkan kadar jenayah dengan penahanan suspek yang melibatkan jenayah berat serta kongsi gelap. Polis mahu semua pihak berganding bahu untuk membanteras aktiviti militan Daesh dengan melaporkan segera sebarang pelakuan yang mencurigakan. Berikutan insiden letupan bunuh diri di lapangan terbang Ataturk Istanbul, Turki kemarin, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid menegaskan pihaknya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Ketahuilah bahawa kita telah mengambil langkah-langkah berjaga-jaga. Dan kita harap kita semua mengambil langkah berjaga-jaga ini. Ya. Sebarang perbuatan yang boleh disyaki, cepat-cepat kita laporkan supaya kita boleh dapat mengambil tindakan dan mengelakkan apa juga perkara buruk daripada berlaku.
Projek penyambungan jajaran sistem transit aliran ringan LRT Kelana Jaya dan Ampang bakal memberi kesan ekonomi berimpak tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menekankan berdasarkan kajian, kadar pulangan dalam ekonomi EIRR boleh mencatat sehingga 25%. Jajaran ini telah dilaksanakan dengan perancangan yang cukup teliti untuk memasuki kawasan-kawasan pendapatan tinggi seperti Bandar Kinrara, Puchong, Subang Jaya, USJ dan Putra Heights yang kerajaan jangkakan akan membangun menjadi kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang rancak pada masa akan datang. Dalam rangka skim jajaran rel untuk projek penyambungan jajaran ini, syarat-syarat ketat dan pendekatan terperinci telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan keselesaan dan kesejahteraan penduduk tempatan diambil berat di samping impak kepada alam sekitar. Perdana Menteri turut menyatakan hasrat kerajaan bagi meningkatkan modal share pengangkutan awam diguna orang ramai dari 21% kepada 40% menjelang 2030. Kajian oleh Bank Negara menyatakan bahawa kesesakan lalu lintas jalan raya boleh menyebabkan kekurangan pertumbuhan KDNK sebanyak 2%. Malah Datuk Seri Najib menegaskan nadi pertumbuhan sesebuah negara adalah bergantung kepada bandar utama. Beliau berucap pada majlis perasmian pembukaan penuh projek penyambungan jajaran LRT di stesen LRT Putra Heights, Subang Jaya. Projek bernilai 8 bilion ringgit ini diumumkan Perdana Menteri pada 2009. Tambahan jajaran sepanjang 35 km menghubungkan kedua laluan LRT Kelana Jaya dan Ampang Seri Petaling. Pada majlis itu juga, Perdana Menteri Datuk Seri Najib turut menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian penyerahan dan operasi MRT antara MRT Corp dan Rapid Rail. Projek sambungan jajaran LEP yang mula beroperasi secara rasmi hari ini bakal memberi manfaat kepada lebih 300,000 pengguna sistem transit aliran ringan LRT. Wartawan Andy Riza Rohadian berkesempatan mencuba perkhidmatan tren dan membuat tinjauan laluan baharu LRT, menyediakan laporan berikut. Pembukaan 25 stesen baharu membabitkan 11 stesen bagi laluan Ampang dan 14 stesen bagi laluan Kelana Jaya. Selain perkhidmatannya yang efisien, rangkaian baru LRT itu turut menjimatkan perbelanjaan seharian pengguna untuk ke destinasi masing-masing berbanding menggunakan kenderaan sendiri. The difference yang paling noticeable I rasa cepat. Pasal I baru sampai, tak sampai 5 minit sudah ada train. So I rasa good service lah kalau cepat kan. And then canggih juga. Saya naik LRT basically ni kali pertama sebab memang sangat teruja nak naik. Sebab selama ni kalau nak datang KL dalam sejam setengah. So sebab itulah nak naik LRT ni sebab boleh kurangkan masa ke office and then boleh kurangkan kos sebab boleh elak jam. Bagi memudahkan penumpang ke stesen LRT, pengguna turut disediakan perkhidmatan bas kitaran. Pengguna dari kalangan warga emas turut mendapat potongan harga tiket separuh harga selain parkir kenderaan percuma. Sekarang saya naik kereta api senang sikit lah. Nak pergi ke Subang Jaya, selalu saya ambil anak saya pergi kereta. Sekarang naik train setengah jam boleh sampai dah. Semua sekarang senang sikit lah. Parking free. Pasar anak yang di ni memang elok lah, memang kemas, well planned. Parking dia pun banyak. Lepas tu dia banyak stesen. Lepas itu untuk warga emas yang senior citizen, dia orang boleh beli token. Token tu dengan separuh harga. Kemudahan ini bagus untuk warga emas. Menjimatkan masa, menjimatkan wang. So saya tak payah bawa kereta untuk pergi ke bandar. So sekarang nak pergi KL Central. So bayaran untuk warga emas RM2 saja. Projek sambungan jajaran LRT LEP diharapkan dapat membantu memenuhi permintaan penduduk di Lembah Kelang yang dijangka akan meningkat sehingga 10 juta orang menjelang tahun 2020 dengan pertambahan rangkaian sambungan sejauh 46.4 km bagi kedua-dua laluan jajaran Ampang dan juga Kelana Jaya. Ini Reza melaporkan untuk TV1.
Kerajaan setuju untuk memberikan pelepasan khas daripada bertugas pada 8 Julai ini kepada pegawai perkhidmatan awam Persekutuan sekiranya Hari Raya Aidilfitri diisytiharkan pada 6 Julai. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah berkata pelepasan khas daripada bertugas itu tidak terpakai sekiranya Hari Raya Aidilfitri diisytihar pada 5 Julai. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam satu kenyataan turut merakamkan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana menerima cadangan penjawat awam khusus Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX. Justru orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan kerajaan pada tarikh tersebut diminta mengunjungi jabatan atau agensi berkenaan sebelum cuti umum Aidilfitri. Tan Sri Dr. Ali berharap penjawat awam akan memanfaatkan pemberian pelepasan khas itu untuk meraihkan sambutan Aidilfitri bersama keluarga. Seterusnya memberi perkhidmatan cemerlang dan produktif apabila kembali bertugas. Pelancaran rangkaian YES4G baru mampu memastikan liputan jalur lebar diperluas sehingga ke seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak berkata, sehingga kini 85% mendapat liputan itu bagi dalam dan luar bandar. Saya amat gembira pada hari ini di mana mereka telah melancarkan satu produk yang sudah tentulah akan menguntungkan pengguna di Malaysia ini. Datuk Seri Dr. Saleh bercakap kepada media selepas melancarkan rangkaian perkhidmatan YES4G LTE baharu di ibu negara. Penyedia rangkaian mudah alih yang bernaung bawah YTL Communication itu adalah operator pertama negara ini yang memperkenalkan perkhidmatan Voice over LTE. Peranti khas YES Altitude turut dilancarkan iaitu peranti Android mampu milih agar perkhidmatan Voice over LTE dapat dinikmati lebih ramai lapisan masyarakat. Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Urusan Malaysia Airport Berhad MAB Peter Bellew dilantik Ketua Pegawai Eksekutif CEO yang baharu bagi syarikat penerbangan itu. Pelantikannya berkuat kuasa esok 1 Julai 2016. Sementara itu, CEO MAB Christoph Mueller akan memulakan tempoh percutiannya pada September. Pemegang saham MAB Khazanah Holding Berhad sebelum ini dipercayai mencari calon sesuai mengisi jawatan tersebut. Sehingga ini, MAB masih melalui 12 serangka pelan pemulihan syarikat. Di bawah pimpinan Mueller, bermula 1 Mei tahun lalu, Malaysia Airlines Berhad berjaya merekodkan keuntungan kecil pada suku pertama berikutan penurunan harga minyak dunia. Surplus kewangan negara menurun kepada 2.1% tahun ini daripada keluaran dalam negara kasar GDP berbanding 3% tahun 2015. Jangkaan itu dikemukakan Bank Dunia berdasarkan pengurangan ekspor komoditi berikutan pasaran harga yang rendah berbanding tahun lepas. Pakar Ekonomi Kanan Bank Dunia bagi Malaysia, Dr. Rafael Munoz Moreno berkata, keadaan itu turut disebabkan import negara yang meningkat. Sementara itu, beliau turut mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia berada pada 4.4% bagi tahun ini dan 4.5% bagi 2017. Unjuran itu mencerminkan penurunan beransur-ansur penggunaan swasta dalam pasaran buruh dan pelarasan berterusan bagi pengukuhan fiskal. The 4.4 were the projections made before Brexit. As I mentioned before, we keep our projections so far. We don't think that the situation has fundamentally changed. We'll keep obviously monitoring it, and if we need it, we will change it moving forward. But not at this point. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Laporan Pemantau Ekonomi Malaysia, pelaksanaan perjanjian perdagangan oleh Bank Dunia. Menurut laporan tersebut, pelaksanaan perjanjian perdagangan serantau baharu dapat membantu negara melaksanakan pembaharuan ekonomi utama yang diperlukan untuk memacu negara kepada status negara maju. Menurut Bank Dunia juga, perjanjian tersebut mampu melonjakkan agenda pembaharuan negara dalam 4 bidang utama iaitu perkhidmatan, pelaburan, persaingan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS. Kita ke laporan sukan. Ini bukan isu khianat mengkhianati. Hormatilah kontrak yang ditandatangani. Itu respon pengurus pasukan bola sepak Selangor Amiruddin Syari berikutan komen pemain Selangor Azrif Nasrul Haq yang merasakan dirinya dikhianati pengurusan Selangor. Tambah Amiruddin lagi, perbincangan kini sedang berjalan di antara pengurusan Selangor dan JDT. Jelas beliau, Selangor tidak akan begitu mudah melepaskan Azrif pada pertengahan musim.
isu langsung dikhianati sebab isunya di sini dia ada kontrak. Kena honor dan menghormati kontrak itu. Jadi persoalan ini sekarang di antara kedua-dua kelab ini sedang berbincang. Jadi berbincanglah kita terhadap pelepasan pemain ini ataupun tidak. Sebab pada pertengahan musim hak kepada persatuan dan juga kelab itu masih ada. Dan kita menggunakan kuasa itu untuk mengekalkan. Amiruddin berkata demikian ketika dihubungi RTM. Isu ini perlu diselesaikan segera kerana ia jelas menjejaskan persiapan skuad The Red Giants bagi menghadapi pusingan kedua Liga Super dan saingan Piala Malaysia. Menjelang Sukan Olimpik Rio Ogos nanti, Chef di Mission Tan Sri Muhammad Al-Amin Abdul Majid berharap penajaan dua syarikat produk kesihatan dapat memberikan lebih keyakinan untuk atlet bertanding ke Rio. Jelas Muhammad Al-Amin, penajaan dua syarikat berkenaan iaitu Entogenex Industries Sdn Bhd dan Pax Flora Sdn Bhd sememangnya penting di dalam memastikan fokus atlet tidak terganggu. Penajaan barangan berbentuk krim, sabun dan semburan yang boleh menghindarkan serangan nyamuk. Kepada Entogenex dan Pax Flora memberikan lebih keyakinan kepada para atlet oleh kerana ini adalah satu protection yang ataupun untuk atlet-atlet mengguna pakai supaya mereka masa lebih yakin bahawa tidak akan digigit atau oleh nyamuk. Tan Sri Muhammad Al-Amin ditemui pada majlis penyerahan penajaan kepada kontingen Malaysia di Wisma OCM. Turut menjadi rakan penaja adalah syarikat Bata Malaysia Sdn Bhd berbentuk kasut. Biarpun terkesan dengan masalah kepimpinan persatuan, namun itu bukan penghalang besar buat atlet memanah negara untuk terus fokus mempersiapkan diri sebelum terbang ke Rio. Bagi pemanah recurve lelaki negara Khairul Anwar Muhammad yang akan beraksi dalam dua acara individu dan berpasukan, apa yang penting kini adalah mental rakan sepasukan perlu berada di tahap terbaik. Kita tak memanglah benda tu sikit-sikit ada efek, tapi kita tak ada fikir sangat sebab kita pun tak tahu keputusan semua kan. So macam sekarang ni pun kita fokus untuk kita je sebab kita pun yang semua orang tahu kita memanah, kita punya sukan lebih pada mental kan. Pejabat Pesuruhjaya Sukan mengarahkan Persatuan Memanah Kebangsaan NAM supaya sekali lagi mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM. Ini kerana mesyuarat terdahulu yang diadakan bulan lalu di Universiti Utara Malaysia UUM tidak sah kerana tidak mendapat kebenaran daripada anggota gabungan NAM. Walaupun tarikh akhir kelayakan ke Olimpik akan ditutup pada 11 Julai nanti, peluang 4 pemain golf negara untuk layak ke Olimpik Rio dilihat semakin cerah. Menurut pengurus pasukan Vincent Wong, ia disebabkan ranking semasa kini menyebelahi mereka untuk berada dalam kedudukan Olimpik. Jelas Vincent, 4 pemain tersebut adalah 2 pemain lelaki Danny Chia dan Galvin Carl Green, manakala wanita Kelly Tan serta Michelle Koh. Ini adalah persiapan ataupun terakhir buat mereka yang sudah qualify. Sementara buat Gavin Green dan Kelly Tan, mereka harus mendapat Michelle Koh, mereka harus mendapat keputusan yang baik minggu ini. Sekiranya tidak, kita harapkan mereka yang lain dari negara lain tidak mendapat mata world ranking. Jadi kalau lepas ini minggu depan kita akan dapat tahu ataupun mengesahkan penyertaan mereka. Ditanya mengenai sasaran, Vincent menjelaskan tiada sasaran pingat diletakkan buat mereka semua. Kali terakhir sukan golf dipertandingkan di Tamasya Olimpik adalah ketika 1904 di St. Louis, Amerika Syarikat.
Bertemu kembali 20 kanak-kanak ward pediatrik ontologi Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM menerima sumbangan raya sempena jelajah RTM yang berakhir hari ini. Ya, sumbangan berupa duit raya dan barang keperluan yang disampaikan diharap dapat meringankan beban mereka dalam menyambut Aidilfitri. Menurut pengurus Trax FM, Noraini Idris yang juga selaku Ketua Laluan 3 Jelajah RTM yang tamat hari ini memilih untuk meraihkan kanak-kanak yang mengidap kanser di PPUM. Pemilihan berdasarkan slogan Sentuhan Kasih yang menjadi tema jelajah tahun ini telah berjaya memberi bantuan kepada rumah anak yatim, asnaf dan golongan orang kurang upaya sepanjang penjelajahan. Sejumlah 3,000 penerima bantuan sepanjang jelajah berlangsung yang meliputi 5 laluan termasuk Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah, dalam 38 lokasi di seluruh negara yang kita jelajah Ramadan 2016 yang RTM anjurkan ini, rasanya kali ini merupakan kita telah menepati hasrat kita untuk melakukan hamparan kasih rantaian budi di kalangan mereka yang memerlukan. Dan kita lihat tahun 2016 ini aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan kerjasama kerajaan negeri. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan kepada kanak-kanak tersebut. Sementara itu, keluarga yang dihubungi melahirkan rasa terima kasih atas sumbangan yang disampaikan. Terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kami sangat berbesar hatilah menerimanya. Terutama kalau untuk yang sakit di sini, diorang sangat seronoklah sebenarnya untuk diorang. Bagi saya itu satu semangat yang patut dilakukanlah setiap tahun supaya pesakit-pesakit parent semua dengan ini boleh mendapat satu kepuasan lah bagi kami semua. Maksudnya prihatin tu pada pihak kami amat bahagialah. Jelajah yang memasuki tahun kelima akan diteruskan pada tahun hadapan dengan beberapa program tambahan. Baik, saudara, menjelang Aidilfitri, lebih 1,000 anggota beruniform diraikan dalam usaha menghargai para anggota dan pegawai yang tidak dapat bercuti di musim perayaan ini. Betul. Pergerakan wanita UMNO sejak beberapa tahun yang lalu mengambil inisiatif menyerahkan sumbangan Aidilfitri kepada anggota keselamatan negara. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 pada hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.